Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rancangan Ragam Dunia. Minggu ini kami akan mulakan dengan paparan mengenai makanan. Adakah Anda berasa lapar ketika ini dan ingin menikmati hidangan semula jadi yang bukan sahaja berkhasiat tetapi mampu mengatasi masalah kegemukan? Apakah makanan istimewa ini? Jawapannya ialah serangga. Mungkin ramai yang loyal mendengarnya, atau mungkin ada juga yang tidak mempercayainya. Tetapi ini adalah fakta yang disokong sendiri oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, FAO. Meskipun ada yang menganggap serangga sebagai menjijikkan, FAO sebaliknya menggalakkan kita untuk memakan kumbang, ulat bulu, dan semut, kerana ia boleh meningkatkan sekuriti makanan dan mampu mengatasi masalah kegemukan yang semakin meningkat di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh khasiat-khasiat yang terdapat dalam makanan istimewa ini. Percaya atau tidak, menurut Badan PBB ini, sekitar 2 bilion orang, iaitu sepertiga dari penduduk dunia, memakan serangga. Di seluruh dunia, lebih dari 1.900 spesies serangga dimakan, termasuk belalang, anai-anai, dan lalat. Kebanyakannya dinikmati oleh para penduduk di Afrika dan Asia. Di Yaounde, Kamerun, dari anai-anai dan belalang hingga lundi kumbang Palma Vivel tersedia untuk dijadikan hidangan mengikut musim. Ramai penduduk setempat mengakui khasiat serangga-serangga ini. Dalam satu laporan mengenai serangga yang boleh dimakan, yang diterbitkan bersama baru-baru ini, FAO dan Universiti Wageningen berkata menggalakkan pengambilan serangga, juga menawarkan manfaat-manfaat dari segi alam sekitar dan ekonomi. Kajian mereka mendapati pembiakan serangga tidak memerlukan kawasan yang luas berbanding ternakan tradisional dan mengeluarkan kurang gas rumah hijau. Ia juga menyediakan peluang perniagaan bagi penduduk miskin, khususnya kaum wanita yang seringkali bertanggungjawab dalam mengumpul serangga-serangga di kalangan masyarakat pedalaman. Meskipun kebanyakan negara-negara barat masih menganggap memakan serangga sebagai sesuatu yang menjijikkan, tetapi menurut Eva Nuller dari Jabatan Perikanan FAO di Rom, keadaan ini mungkin telah berubah. Jelasnya, beberapa restoran di Eropah kini mula menawarkan hidangan-hidangan berasaskan serangga. Dan dengan kadar obesitas semakin melonjak, serangga, jelas beliau lagi, boleh membantu ke arah permakanan yang lebih sihat di kalangan penduduk barat. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, jumlah obesitas di seluruh dunia meningkat hampir 2 kali ganda sejak tahun 1980 kepada 500 juta orang, dan angka ini terus meningkat. Amerika Syarikat adalah di antara negara yang mempunyai kadar obesiti paling tinggi di dunia. Di negara ini pula, obesiti juga agak membimbangkan dan setentunya ramai yang mau mengurangkan berat badan. Apa kata, Anda coba saranan FAO ini? Manalah tahu, ia benar-benar berkesan. Bagaimanapun, kami ingin mengingatkan kepada Anda agar berhati-hati jika ingin mencobanya. Takut nanti tersalah makan serangga. Kita tinggalkan dahulu soal makan serangga ini. Takut nanti ramai yang loya dan terus mematikan TV. Mari kita saksikan pula sesuatu yang indah dan menawan. Sesuatu yang pastinya menjadi idaman ramai wanita. Paparan ini khusus kami bawakan untuk tatapan kaum hawa. Inilah berlian yang dikatakan paling sempurna di dunia. Permata berbentuk buah pea ini dibentuk dari sebutir berlian seberat 236 karat. Ia mengambil masa 21 bulan untuk dipotong dan dibentuk menjadi bentuknya sekarang, yang mempunyai berat 101,73 karat. Berlian ini ditemui di Lombong Juaneng di Botswana, salah sebuah lombong berlian paling kaya di dunia dan salah sebuah lombong yang dimiliki bersama oleh Kerajaan Afrika Selatan dan syarikat De Beers. Anda pasti mahu memiliki berlian seperti ini,
Tetapi sebelum Auda meminta suami atau teman lelaki Auda untuk membelinya, kami ingin dedahkan harganya terlebih dahulu. Berlian ini dijual dengan harga $26.7 juta Amerika oleh rumah lelong Christie's di Geneva. Pembelinya, tukang emas barang kemas mewah Harry Watson. Ini pula bahan untuk para peminat muzik. Adakah Auda ingin memiliki dan memetik gitar elektrik yang pernah digunakan oleh ahli kumpulan The Beatles, John Lennon dan George Harrison? Jika ya, ini berita baik untuk Auda. Sebuah gitar Vox yang dibuat khusus untuk John Lennon akan dilelong di Julian's Auction Bandara New York. Gitar ini dijangka mencecah harga di antara $200 dan $300 ribu Amerika. Selain gitar ini, terdapat juga beberapa barangan The Beatles yang juga akan dilelong. Ini termasuk salinan album pertama kumpulan ini, Please Please Me, yang diterbitkan pada tahun 1963 dan ditandatangani sendiri oleh semua 4 anggota kumpulan ini. Kostum, barangan pribadi dan kenang-kenangan milik Elvis Presley, Michael Jackson, The Grateful Dead, David Bowie, dan David Cassidy juga dilelong. Jika Anda ingin membeli barangan-barangan tersebut, silalah berkunjung ke Julian's Auction New York. Mungkin New York terlalu jauh untuk dikunjungi. Jadi apa kata kita ke negara seberang? Pastinya ramai yang tahu. Filipina terkenal dengan pantainya yang indah, hutan tropika, dan banjaran pergunungannya. Tetapi tahukah Auda, wujud kawasan gumuk seluas 85 hektar di Republik ini? Tempat ini memang wujud dan kita perlu berkunjung ke Pekan La Paz, wilayah Ilocos Norte Province, kira-kira 485 km di utara Manila untuk mengetahui kesahihannya. Kawasan ini terbentuk oleh ombak-ombak besar dari Laut Cina Selatan dan angin utara yang kencang. Pada mulanya, tempat ini kekal terbiar dan tidak berpenghuni, sehinggalah 2 penduduk tempatan mendapat ilham untuk bermain luncur pasir 4 tahun lalu. Mereka kemudiannya membentuk satu kumpulan, dikenali sebagai Lawak Eco Adventure Development LED, yang bertujuan untuk mempromosikan eko-pelancongan di Gumuk La Paz. Sejak itu, kawasan ini menjadi tumpuan para pelancong dari dalam dan luar negara. Seterusnya kita ke Sao Paulo, Brazil untuk menyaksikan keanggunan para peserta satu pertandingan Ratu Cantik yang agak unik. Jika Auda mengharapkan untuk melihat wanita jelita yang muda dalam pertandingan ini, Auda sudah tersilap. Ini adalah peraduan Ratu Cantik untuk para nenek yang berusia 60 tahun ke atas sahaja. Percaya atau tidak, lebih 200 peserta menyertai pertandingan tahunan ini, tetapi hanya 25 sahaja yang terpilih ke peringkat akhir. Selain gelaran Ratu Cantik, anugerah bagi senyuman terbaik, sifat menawan, keanggunan, kecantikan, dan malah sifat pemalu juga diberikan kepada para peserta. Peserta paling muda dalam kejuaraan ke-10 ini berusia 60 tahun dan yang paling tua 87 tahun. Tahun ini, Irenilda de Oliveira Meneses dinobatkan sebagai wanita warga emas paling cantik Sao Paulo. Nenek berusia 65 tahun yang dikenali sebagai Barbie ini mempunyai 2 anak dan 2 orang cucu. Akhir sekali kita ke Campden Park dekat London untuk menyaksikan salah satu perlombaan paling aneh di dunia, iaitu kejohanan maskot kebangsaan British. 27 maskot yang mewakili semua kelab-kelab bola sepak dan perniagaan di United Kingdom bersaing dalam acara larian 200 meter yang diadakan sejak tahun 1999 ini. Antara yang bertanding, juara bertahan maskot kelab bola sepak Barnet, Mr. Bumble, dan pemenang pingat emas dalam acara 4x400 meter berganti-ganti di kejohanan olahraga dunia di Athens pada tahun 1997, Iwan Thomas. Bagaimanapun, Thomas gagal menyerlah dalam perlombaan ini dan terpaksa akur
dengan kepantasan Barry Barrett, maskot sebuah syarikat binaan tempatan yang menamatkan perlombaan lebih 5 saat di hadapan pemenang tahun lalu, Mr. Bumble. Tujuan utama perlombaan ialah untuk mengutip wang bagi The Princess Alice Hospice. Sekian saja untuk kali ini. Pastikan anda bersama kami lagi untuk mengikuti paparan-paparan menarik dalam ragam dunia keluaran akan datang. Jumpa lagi.